Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke channel BBMA Trader to you. Selamat berhujung minggu. Minta maaf lah lama tak buat posting kan. Busy sikit lah. So tuan-tuan, hari ni saya bukan nak share tentang entry saya ni. Sebab entry ni saya rasa entry biasa-biasa je lah. Nanti saya akan share lah. Tapi pasal hari ni, topik saya nak share dengan tuan-tuan kan, macam mana kita nak build kita punya keyakinan untuk hold kita punya entry. Okay, sebab banyak student saya yang dah tahu pasal setup ni semua kan. So kita tahu memang setup pada ketika itu valid untuk kita buy ataupun kita sell kan. So tapi ada kadang-kadang kala apa yang berlaku kan, market lah kan, market dia akan buat game lah kan. Orang panggil macam stop loss hunt kan, market manipulation kan. So kalau tuan-tuan tengok sebenarnya tadi yang saya tandakan tadi adalah berlaku di sini lah. Okay, berlaku di sini. Okay, so market sebenarnya dia dah sideways lah. Dia dah sideways. So kalau student yang saya ajar tu, sebenarnya dia tahu lah kan, dekat mana sebenarnya keadaan, tak maaf tuan, tak petang ni kelang kabut sikit, keadaan di mana market dah agree lah untuk pergi ke atas ataupun ke bawah kan. So sebenarnya kalau kita tengok sini ni semua tengah sideways lah. Ini dalam keadaan time frame atas pun tengah tak undecided lah, kecuali pada satu tempat lah kan, di sini di sini. Okay, kat sini kita ada dominant break. Okay, dan kita pun tarik lah kita punya Fibo, right? Okay, tak maaf lah, macam tak bersedia lah. Sebab tiba-tiba benda ni terlintas saya nak share dengan tuan-tuan semua kan. So apa yang berlaku sebenarnya kan, bila kita nampak setup macam ni kan, apa yang kita buat, kita akan tunggulah re-entry kan. So re-entry sama kita pergi di re-entry point, re-entry zone, ataupun kita tunggu di MA low. Okay, so tuan-tuan kena faham sebab ini benda dah berlaku lah. So kalau dah berlaku, bolehlah kata macam-macam, oh ini keadaan ni tak sesuai, buy lah sebab apa, H4 ada tengah buat re-entry. Cuba tuan tengok apa yang berlaku dekat H4. Okay, tak ada siapa pun dia kata ni re-entry je kan. Re-entry apa ni, bukan re-entry lah. Re-entry apa, re-entry sell sebab ni valid, dah dimatikan oleh buy. So kalau nak buy di sini kan, memang satu keputusan yang tepat lah kan, betul tak kan. Ni kalau kita over complicated things lah. Tapi hari ni kita tak nak complicated sangat. Apa tu, kita punya analisa ni kan. So kita just nak cerita macam mana kita boleh kenal pasti market play ni. Dan kalau kita dah entry, kita dah termasuk kat situ kan, macam mana kita boleh ada keyakinan untuk kita hold. Ataupun kalau kita ada margin lagi kan, tak belasah lah time ni, kita anggap market nak bagi kita punya, nak bagi rezeki lebih lah. Macam tuan-tuan tengok saya punya video-video sebelum ni kan. So ini caranya. Nombor satu tuan-tuan, kita kena pasti. So bila kita buat ni, macam saya kata lah, bila saya dah ajar setup tu kan, setup tu adalah tepat, tuan-tuan yakin. Okay, sebab ada kadang-kadang apa yang buat berlaku, market akan naik, turun, ambil kat entry zone dan naik semula. Tapi kadang-kala kan, market akan buat this manipulation. Dan selalunya tuan-tuan, this manipulation kan, ini dipanggil MACD trend. Trend tu berubah lah. Macam tadi saya tunjuk tadi dekat daily tadi kan, maknanya trend daily tu dia tengah dalam keadaan kan, dia nak berubah trend daripada penurunan macam ni kan, dia turun kan, tiba-tiba dekat sini dia dah tak boleh pergi lagi dah, dia nak buat balik kenaikan sekurang-kurang sampai apa tu MA high ke ataupun naik lagi kan. Itu kita tak tahulah masa ni lah kan. Tapi pada keadaan ni tuan-tuan kan, pada saat ni kan, memang market ambil keputusan. Okay, harga pun dah turun banyak. Kalau kita turun lagi, ramai lagi kan yang akan ambil trend turun kan. So kalau harga turun kan, macam mana kita market player ni, market maker ni, nak ambil duit-duit retail trader ni kan. Yalah, retail macam saya ni lah
yang tercedok ke ni kan, yang MC ni kan. So macam mana kan. So nombor satu sebenarnya, bila diorang dah tahu dah, sebenarnya tuan-tuan, macam saya kata tadi lah, setup ni adalah tempat di mana market dah decide lah, okay, this is the price lah, yang sebenarnya yang kita akan hold lah kan. Daripada sini kita akan rally lah, kita akan main kita punya game kan, kita sebelum kita naik kan. Sebab sekarang ni penurunan kan, dan they know this is the time kan. Mungkin diorang dah start berbincang. Sebab tuan-tuan kena faham kan, nak naikkan banyak ni bukannya kena pakai modal macam tuan-tuan dengan saya tak cukup kan. This is still a significant amount of thing kan. Tapi diorang pandai lah, diorang akan disguise diorang punya pergerakan kan. So apa yang berlaku tuan-tuan, sebelum nak buat kenaikan, dia akan main gameplay. So kita masa ni kita dah kita dekat sini, kita dah entry dah kan. Kita dah confident kan, ini berada je ni kata layer kita pun layer. Tiba-tiba kat sini pula kita nampak kan, alamak, macam apa tu, momentum pula kan. Yang dah panik, dah suspend tu dah cut loss ke kan. Yang dah SL, saya tak pernah ajar SL kan, yang SL tu dah SL kan, semua dah cemas lah. Semua kata kenapalah aku pergi ikut setup Mamat ni kan. Tapi sebenarnya apa tuan-tuan, bila sebenarnya diorang dah decide untuk naik, diorang tak boleh naik macam tu saja kan. Pasal diorang ni memang nombor satu lah, they want to maximize diorang punya profit. Nombor dua kan, profit yang diorang generate sendiri between retail, between this market maker ni sebenarnya generated by this all retail trader kecil-kecilan lah macam kita ni kan. So diorang tak boleh just use dia punya fund dan dah ambil balik punya fund kan, tak boleh. Diorang tak mau macam tu kan. So apa diorang nak? Diorang nak trap lagi banyak trader untuk diorang ambil diorang punya fund tu. Sebab tuan-tuan kena ingat kan, trader-trader macam tuan-tuan ni, bila kita MC kan, bukannya kita nak terus bertaubat daripada trading, selalunya kita akan depo balik kan. So that's where the money come from kan. Tapi so apa diorang buat kan? So daripada sini, walaupun diorang dah tahu dah dia akan naik kan, so dia akan buat this one big play. So tuan-tuan tengok di mana diorang turunkan market ni, memberikan indication bahawa yep kan, betul lah dia katakan. Oh betul tak aku cakap, ini sideways ni kan, tengok ni daily ni memang nak turun ni kan, H4 memang nak cari momentum semua ni kan, tengok betul tak. So trader-trader semua, apa dia orang buat? Bila dia nampak ada momentum, ada retracement, kita panggil re-entry kan, dia turun balik kan. So apa kita biasanya yang dah tersedah lah daripada lamunan kan, kita akan tunggu re-entry untuk sell pula dekat sini kan. Dan banyaklah cerita-cerita sedih yang tadi ambil buy kat sini, yang dah SL depo balik, so dia pun tunggu pula re-entry sell kat sini kan. So apa berlaku tuan-tuan, market dia push. Ini saya tak tahu lah berapa banyak, berapa bilion ke, ratus bilion tu nak turunkan banyak ni kan. So market akan turun tuan-tuan kan. So then dia akan start play the game kan. Dia kena disguise dia punya pergerakan kan, dengan buat this pergerakan yang memberi harapan bahawa memang betul lah market ni nak turun kan. So people akan start masuk sini kan. Even yang dah kena SL sini pun masuk balik kat sini kan, dan muka masing-masing tersenyum meriang kan, bila harga start turun di sini kan, dah start turun. Tapi tuan-tuan, apa yang berlaku selepas ni tuan-tuan kan? This is another last play this dominant candles ni kan. And then price dia akan start main kan, untuk attract lagi kan. Ni semua ni untuk attract orang masuk trend yang bearish ni lah tuan-tuan kan. Sebab banyak orang ajak ni bearish ni, kita kena follow ni kan. So orang pun masuk lagi ni, masuk kat sini kan, dia turun lagi kan. Tiba-tiba tuan, standard typical market player punya game lah, dia akan buat this tump take out all the SL yang ada kat sini ke, cut loss semua kat sini kan. So sini semua pun masih akan menerima nasib yang sama. Tapi inilah peluang kita, inilah yang saya ajar pasal setup tu tuan-tuan kan. So bila kita tengok macam ni kan, student saya pun tahulah, dia tahulah, okay, now kita dah boleh tunggu untuk kita tumpang trend yang asal,
yang dah ditetapkan oleh geng-geng market player ni kan, iaitu kenaikan. Tapi bolehkah kita nak masuk ke sini terus kan? Kalau kita tahu boleh aja kan. Tapi sebenarnya kita akan tunggulah di re-entry point tuan-tuan kan. Tapi tuan-tuan faham tak kenapa re-entry ni sebenarnya berlaku kan? So, saya share tuan-tuan So tuan-tuan ingat lagi tak candle yang besar ni, yang turun ni kan? So apa yang berlaku penurunan ni tuan-tuan? Apa berlaku ni sebenarnya? Bila market player dia sell, betul tak? Bila ramai orang sell, dia akan turun betul. So dekat sini tuan-tuan kan, market player dia dah letak duit berapa ratus bilion, trilion ke apa benda saya tak tahu, dia akan turun kat sini semata-mata untuk dia nak turunkan harga supaya dia boleh beli pada harga yang lebih murah. Bukannya dia tak boleh beli kat sini kan, tapi dia kata alang-alang kat sini teruslah kita beli lagi dapat untung lebih kan. So kat sini dia dah masukkan duit untuk turunkan harga sampai sini. So dekat sini dia dah start beli. Dia tak adalah beli terus banyak tuan, dia beli sikit kan, dia beli sikit. Ni semua ni candle dia lah ni tuan, candle dia ni kan, candle ni sampai sini kadang-kadang dia main dulu. Ni semua retail lah ni, yang kecil-kecil ni retail lah. Ni kita lah ni, ni kita semua ni kan, kita pun seronok. Alamak cantik ni nak turun. Bila sampai sini seronok ni, cantik. Bila naik atas, layer lagi, cantik kan. So bila balik kepada cerita tadi kenapa kita re-entry sini. So bila dia dah turunkan harga dia sampai sini tuan-tuan kan, bila harga naik, apa jadi kepada dia orang punya investment tadi kat sini kan? Apa akan jadi? Katalah dari sini tadi yang dia dah start push the price kan, dia orang akan, bila dia orang dah naik melepasi harga ni kan, tuan-tuan tengok kan, dia orang akan dah start loss. Betul tak? Dia akan dah start loss. Dia orang punya sell semua tadi yang kat sini kan, sebab dia orang bukannya masuk kat sini tu 1 bilion kan, dia akan masuk kan. That's how they do it. Bukannya macam terus 100 trilion kat sini kan, dan 1 trilion tak adalah, dia akan jadi macam ni kan. So dia akan masukkan sikit tuan-tuan, sebab this is 1 hour kan. So dia masuk. So there will be dia orang punya entry kat sini semua ni. Bila price dah sampai sini, mungkin tak sampai sini lah, ni saya jangkakan bila sini kan. Sebenarnya dia orang punya gameplay kan adalah sampai sini sebenarnya. Mungkin sampai sini. Sampai sini. So kat sini dia orang masuk banyak. Bila price dah turun macam ni, dan retail sambut lah, retail sambut, atau smaller market player pun sambut. So harga pun dah jadi macam ni kan. So tuan-tuan, kenapa kita re-entry kat sini tuan-tuan? So bila harga dah macam ni kan, so dia orang tak akan nak rugi punya. Betul, tuan tak akan nak rugi punya. Duit-duit yang dia orang dah masuk di sini kan, di sini kan, dia orang tak akan nak rugi punya kan. So apa yang dia orang buat, dia orang akan retrace balik ke sini, bergantung lah kan. Dan selalunya dia orang akan retrace lagi ni, dia akan turun lagi sampai sini, sampailah kalau kata dia orang ada lagi dia orang masuk ke sini kan, dia orang sini, dia orang akan turun lagi, ambil pick up, then boom, dia orang akan naik atas balik lah kan. Ataupun dia orang akan naikkan balik dia orang akan main balik ke atas, dia orang turun, lepas apa tu point ni tadi, naik, ambil balik order, turun balik. So itu je game dia orang kan. So kenapa kita tunggu re-entry kat sini? Sebab apa? Dia orang ni tak akan nak rugi tuan. Walau 1 sen pun dia orang tak akan rugi tuan kan. Dia orang prefer break even kan. Sebab apa? Dia orang tahu lah, this is where the money going to come from lah kan. All this duit yang dia orang dah akan letak kat sini kan, this is where the money is kan. So kat sini dia orang dah tak ada apa-apa dah, dia orang dah break even kan. Saya percaya dia orang start boom dekat sini lah kan. Mungkin ada sikit lagi order kat sini yang dia orang akan ambil kemudian kan. So bila sampai kat sini tuan-tuan, apa yang akan berlaku? Tuan-tuan tengok, price buat kenaikan daripada sini terus ke sini. Banyak tuan-tuan. So yang tadi buy, kesedihan kena depan kat sini. Tapi kalau macam student saya yang saya dah ajar, dia tahu ni, ini peluang kita buat rezeki ni kan. Ini kita akan bedal lagi kan. Saya kata balon ni kita balon kan. Dan sedih lah, menyedihkan lagi siapa yang tak tahu, dia dah buy kat sini, dah betul lah ni. Tapi bila turun dia pula re-entry sell kat sini. So dia dua kali terkena kan. So sebab itulah tuan-tuan,
berlakunya kejadian macam ni, dan kenapa tuan-tuan tengok kadang-kadang ada entry yang saya confident untuk hold, malah saya layer, because this the game lah. Market trick ni kan kita dah tahu lah kan. So nanti kita kenal pastilah macam mana keadaan ni. Biasanya ada candle-candle yang besar ni semua kan. Kadang-kadang dia main candle besar macam ni sebab yalah, market player ni pun dia orang tahu juga begitu fikir kan. Kadang kita nampak wah cantik lah ni, dia orang nak naikkan harga kan. So nanti kan dia orang naik balik kan, lepas tu apa dia orang buat, dia boom turun balik ke bawah pun ada juga. Bergantung pada situasi kan. Sebab tu saya banyak ajar time frame punya, single time frame punya entry ya kan. Sebab sebenarnya single time frame punya entry pun dah cukup kan. Sebab pergerakan price tu tuan-tuan kan, dia mesti antara atas ke bawah, atas ke bawah aja, tak ada ke mana lah kan. So bila kita tahu bila kita nak beli kan, dan kita just follow the trend lah. Tugas kita bukannya nak set this trend tuan-tuan kan. Tugas kita nak follow the trend kan. Kenapa saya entry kat sini tak entry kat sini kan, entah masa ni saya dengan sibuk buat benda lain kot, Bitcoin ke apa saya tak ingat lah kan. Tapi bila saya tengok dah sampai dekat sini kan, bila saya tengok sekali imbas, okey lah, masih lagi panjang ni trend nak main kan. Sebab market player ni tuan-tuan, dia tak ada ni, tak cukup ni tuan kan. Macam kita dapat 100 pip pun happy kan, dia orang 100 pip tak payahlah. Kalau dia orang bukan macam kita kan, hari ni entry pukul 3 entry, pukul 5 nak ambil untung, tak, dia orang tak ada kan. Dia orang entry Julai, dia orang target okey Christmas kita sapu bonus best-best kan. So dia orang ada berbulan-bulan tuan untuk main game ni semua tuan-tuan kan. So tugas kita tuan-tuan kan untuk kena pasti trend dan buat entry kan. So macam saya cakap tadi tuan-tuan tengok kan, kalau kita dah kenal pasti dan kita boleh tumpang lah trend. Kita ada trend yang besar, macam ni pun ada trend yang kecil tuan-tuan kan. Macam ni daily punya trend kan. So macam BBMA adalah cakap, kita gunakan istilah re-entry apa semua kan. It's all about kita nak kenal pasti trend semasa berada di mana kan. So tuan-tuan, harap-harap lepas ni keyakinan tuan-tuan akan lebih lagi lah kan. Bila nampak setup yang dah valid, kita dah yakin, kita tengok pun kenaikan. Bila kita dah ukur Fibo pun tengok memang ada penurunan, tapi tiba-tiba market buat benda-benda pelik-pelik and they try to do some funny stuff kan. We know lah, this is market cuba nak mainkan kita lah kan. So apa kita buat dengan margin yang kita ada lagi, kita balun lah tuan-tuan kan, ajar dia sikit kan. Alright, so tuan-tuan, sekali lagi terima kasih tuan-tuan. Saya tengok even Telegram channel pun dah berkembang, dah jadi lebih daripada 200 subscribers, members, and I have subscribers, viewers, and now my friends lah all over the world. Kita ada from Uzbekistan, from Germany, from Italy kan, and I thank you for your supports. Like I mentioned before, I have planned to do some posting in English. Time doesn't permit me to do so. Inshallah lah in the future I promise to make videos in English. Kan? So by meantime maybe you can take up bahasa Melayu instead. Just kidding. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana sudi menonton. Stay safe. COVID masih lagi bermarajalela, dan saya doakan untuk minggu ini kita semua akan profit. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.